Dia kalau budaya kita semula di negara kita ini sekitar 13% lah saya ingat. Kalau di negara maju lebih pada 40%. Tuan-tuan kalau pergi ke negara-negara yang bersih ni Korea, Jepun, tong sampah pun tak ada. Dia tak ajar rakyatnya buang sampah. Kenapa? Sampah bawa balik. Sampah simpan dalam poket, buang di rumah. Lepas tu nak buang pula ada mesin pakai kad ATM. Boleh bayar duit pula. Dia canggih sangatlah. Kita tak tahulah berapa tahun lagi boleh ke arah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis, yang berhormat Saudara Nik Nazmi bin Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, yang berhormat Datuk Seri Huang Tiongsi, Timbalan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, yang diraihkan juga yang bahagia Datuk Haji Rosli bin Isa, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, seterusnya seluruh warga kepimpinan, keluarga besar Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, seluruh warga tanah serendah sekebun bunga, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, dan seterusnya dapat bertatap muka dalam slot ceramah agama sempena program Karnival Alam kita. InsyaAllah slot ini tidak lama, paling lama pun 45 minit insyaAllah. Kerana malam Jumaat disunatkan tidur awal kerana hari esok nak sembahyang Jumaat. Hadirin hadirat sekalian, saya diminta menyampaikan satu tajuk, memanglah payah tajuk ini, iaitulah kelestarian alam sekitar mengikut perspektif Islam. Kepada rakan-rakan kita yang non-Muslim, boleh share kerana ini value-nya universal. Hadirin hadirat sekalian, apa makna lestari? Kosa kata lestari ini dia serap daripada bahasa Indonesia, yang kalau dalam bahasa Inggeris dia semaksud dengan everlasting ataupun sustainable. Bahasa Malaysia dia panggil mampan. Lestari ini bahasa mudah, benda yang kekal, benda yang tidak berubah. Kalau kita sebut melestarikan, maknanya kita nak mengekalkan, kita nak bagi dia duduk macam itu saja. Sebab itu perkataan lestari ini sudah lama popular, khususnya di dalam dunia atau bidang alam sekitar. Dan sekarang orang bawa pula perkataan lestari ini dalam dunia pengurusan pula. Ada management, dia panggil pengurusan lestari, macam-macam. Dalam konteks alam kita yang lestari ini, kita nak lestarikan alam ini dengan penghuninya sekali. Tuan-tuan sekalian, ni adik kakak kena ambil peringatan. Sekarang ni kita sedang mengalami kesan perubahan iklim. Ini kita kena akui. Kesannya sekarang berlaku banyak sungguh bencana-bencana alam. Banjir, kemarau dan bagai-bagai. Dan semenanjung Malaysia, dia akan mengalami kenaikan suhu antara 0.6 darjah Celsius sampai 0.9 darjah Celsius pada tahun 2030, dan kenaikan suhu kita antara 1.2 darjah Celsius sampai 1.6 darjah Celsius tahun 2050. Sebab itu kalau kita tak sayang tanah air, kita tak jaga alam sekitar dan lingkungan, kita akan dihukum tahun demi tahun. Akan bertambah masalah. Soalan ringkas malam ini,
Bagaimanakah kita nak menangani perubahan iklim ini? Baik, ada beberapa langkah mitigasi yang kita boleh buat. Pertama, mari saya menyeru diri saya dan adik kakak sekalian, mari kita amalkan gaya hidup hijau. Amalkan gaya hidup hijau. Di Kelantan tak ada masalah lah, memang hijau. Amalkan gaya hidup hijau. Amalkan pengurusan lestari sisa pepejal. Amalkan budaya-budaya baru dalam kehidupan. Sebab itu tuan-tuan, kita kempen seluruh negara. Kita nak ubah sikap masyarakat kita. Pihak pemerintah buat macam-macam, tetapi sikap kita kena berubah. Saya ambil contoh dulu di Selangor, di Hulu Selangor. Kawasannya begitu indah, ada tempat bermain, ada air terjun macam-macam. Tetapi beberapa masa yang lepas, pihak berkuasa terpaksa kunci, sita atau tutup kawasan itu. Apa sebab? Laluan dekat Temple Park pun pengurusan terpaksa buat sekatan, tak bagi orang masuk. Apa sebab? Pengunjung datang, bawa makanan bubuh, dia tapau dalam polistrin. Habis makan, dia biar saja bersepah. Rosak alam sekitar, habis orang kena kencing tikus dan macam-macam lagi. Apa puncanya? Sikap. Baik itu kita malu dengan rakan-rakan kita non-Muslim, khususnya di negara-negara Eropah. Di Rhineland, Germany, macam mana dia punya sungai begitu cantik sekali. Walaupun Jerman ini adalah negara industri. Segala teknologi, kejuruteraan, semua Jerman. Sampai orang sebut otak Jerman, hati Mekah. Sampai orang buat istilah gitu. Otak biar macam Jerman, hati biar macam di Mekah. Sungai-sungai di Eropah, di Australia, di New Zealand, semuanya bersih. Semuanya terjaga. Bayangkan ada satu sungai, second longest river in Europe. Namanya Sungai Danube. Sungai kedua terpanjang di Eropah. Sungai ni menempuh 23 bandar dan 10 buah negara. Sungai ni. Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine. Tetapi sungai ini bersih, tak ada satu sampah pun terapung. Ini bukan lalu daerah ni, lalu negara, lain pengurusannya. Timbul soalan, apa yang membezakan orang Eropah dengan kita? Jawapannya adalah pendidikan. Inilah sangat mustahak education ini. Ataupun pelajaran civic ini. Yang kita nak terapkan pada anak cucu kita sejak daripada sekolah. Biar dia tahu jaga alam sekitar. Tahu jaga kebersihan. Tahu pentingnya menjaga kebersihan. Sementara lagi kita orang Islam malu. Seperti mana yang Berhormat Menteri dalam ucapan tadi. Tanggungjawab kita ni khalifah muka bumi. Apa makna khalifah? Khalifah ni bahasa Arab, maknanya pengganti. Bumi ni Tuhan punya, dia suruh kita ganti seolah-olahnya tempat dia jaga bumi ini. Bagaimana caranya? Kita ringkas-ringkas je ceramah, jangan panjang. Pertama sekali, kita kena budayakan kita semula. Mesti budayakan. Sebab itu banyak pihak berkuasa tempatan sekarang, dia targetkan nak kurangkan 50% sisa pepejal. Dan kadar kita semula dia nak naikkan sampai 70%. Takkan berjaya kalau kita buat tak tahu saja. Sedangkan dalam Quran, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Aku yang menjadikan kau daripada tanah, daripada bumi. Aku hantar kau ke bumi. Makmurkanlah bumi ini, kata Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 61. Ini perintah Allah untuk kita makmurkan. Jangan kita hancurkan. Kampung Melayu di Indrapura. Mekar indah si bunga rumput. Kita semula agenda negara. Mengapa payah kita nak sambut? Hari ini purata rakyat Malaysia. Kita lah, bukan orang Malaysia ni, orang lain. Kita ni. Kita menghasilkan 37,000 tan sampah sehari. Dalam setahun 13.5 juta tan setahun. Ini sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang Airbus A380.
Di bandar sekarang menghasilkan 1.5 kilo sampah sehari. Kalau tidak dikutip, boleh penuhkan penjuru KLCC daripada bawah sampai atas. Beratan sisa pepejal yang dihasilkan di setengah negeri, sama ada sampah domestik, sampah industri, sisa kebun dan lain-lain, ada setengah perbandaran mencecah 476,991 tan setahun. Apa makna angka-angka ini? Tuan-tuan, sampah sekarang dah jadi satu masalah. Sekarang ini sampah ni kita buat pendidikan. Kita nak lencongkan sisa terkumpul ke pusat pelupusan sampah yang sekaligus kita nak jimatkan kos. Tapi benda ni bukan mudah. Kerana sampah adalah sebahagian dari masyarakat. Di mana-mana saja ada sampah. Ni, keliling kita ni sampah. Tak campur sampah masyarakat lagi. Sampah memang banyak. Sampah ada di mana-mana. Ni, barang atas pentas forum ni. Walaupun nama kanibal alam kita, semua jadi sampah ni semua ni. Jadi sampah belaka. Tisu, kotak tisu jadi sampah. Botol ni kena letak recycle, dia campak, jadi sampah. Tuan-tuan tadi ada tapau apa dalam bekas makan dengan tisu, jadi sampah. Kertas atau cara lah macam-macam, semuanya jadi sampah. Botol air minuman kita tadi jadi sampah. Peluh yang keluar, sampah. Sampah ini benda yang sangat rumit. Jadi macam mana solusinya? Caranya yang kita boleh bantu negara adalah kita sederhanakan kerumitan itu. Macam mana nak disederhanakan? Sederhanakan jumlah sampah. Bagaimana nak sederhanakan jumlah sampah? Islam je. Nombor 1, buanglah sifat membazir. Orang kita kuat membazir, tuan-tuan. La ilaha illallah, luar biasa sekali. Kalau bulan Ramadan, time buffet Ramadan di hotel, bawa pinggan 2, dia tawarlah seluruh meja makanan yang ada. Dia ambil segala makanan. Lalah dia berbuka makan kurma je 2 butir. Hal lain dia biar, panggil waiter angkat buang. Astaghfirullahalazim. Songkok piah atas kepala, membazir kuat. Membazir ni tuan-tuan, dalam Quran, kalimat asrafa. Ni maknanya membazir. Allah rekod 23 kalimat dalam 21 ayat. Antara ayat terbanyak dalam Quran. Dan Allah punyalah murkanya dengan orang membazir, sampai Allah gelarkan orang membazir ni adik-beradik setan. Innal mumazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang membazir, orang yang boros itu adik-beradik setan. Tuan-tuan, orang tak semayang, Allah tak panggil adik-beradik setan. Orang zina, Allah tak panggil adik-beradik setan. Orang membazir ni adik-beradik setan. Tak tahu siapa abang long, abang ngoh, tak tahu siapa. Surah Al-Isra ayat 27. Beberapa tahun lepas, pihak pemerintah belanja lebih pada 2.2 bilion untuk nak tampung kos khidmat pengurusan sisa pepejal dan juga pembersihan awam. Bayangkan kalau kita boleh kita semula 22% saja daripada sampah kita, kita boleh bantu jimatkan 88 juta setahun. Ini sumbangan kita. Mari hadirin hadirat sekalian, turun ke ladang memetik kacang. Hendak dibuat masak lemak. Segala urusan kalau dirancang, sikap membazir pasti terelak. Sebab tak dirancang. Tadi kita buat selawat, kasidah macam-macam. Cinta Nabi. Kalau kita hayati cara hidup Nabi, Nabi adalah manusia yang sangat menjaga alam sekitar dan sangat menjaga tidak membazir kita semula. Baik itu Nabi ni contoh terbaik. Banyak redup perkara redup. Redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup. Cara hidup Nabi Muhammad jadikan teladan. Ambil satu contoh. Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu, dia cerita, ayah dia pernah tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mal fi baitih." Wahai ummul mukminin, Nabi ni buat duduk di rumah buat gapo? Duduk rumah. Duduk rumah buat gapo? Gentai tasbih, zikir, ngaji Quran, buat gapo duduk rumah? Apa jawab Aisyah? Terkejut sahabat. Qalat kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu nahlahu. Katanya Nabi ni kalau duduk rumah, belai-belai duduk rumah, dia jahit pakaian. Dan dia tampal kasutnya yang koyak. Kita bila baca hadis ni dalam Adabul Mufrad Al-Bukhari, dalam Sahih Ibn Hibban pun hadis ni hadis first class hadis ini.
Kalau kita baca, kita akan, oh bagusnya Nabi tolong isteri jahit kasut. Tak. Hadis ini nak menunjukkan gambaran sifat Nabi sentiasa guna barang yang masih boleh dipakai. Kasut soyok, kasut koyok, jahit balik. Artinya dia gunakan balik. Dan kalau kita hayati cara hidup Nabi, Nabi memang menyumbang ke arah hidup sifar sampah. Nabi hidupnya hampir tak ada sampah. Contoh mudah, kita tengok cara Nabi makan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a wa yal'aku yadahu qabla an yamsahaha. Nabi kalau makan dia menggunakan 3 jari sahaja. Dan kalau dia habis makan, dia akan mencium tangannya dan juga pinggannya akan licin, tidak ada sisa. Bandingkan dengan kita. Apabila kita makan tak habis, ada sisa. Sisa itu adalah sampah. Nabi makan tidak ada sisa. Apa sebab Nabi makan tak ada sisa? Nabi makan sikit. Beza dengan kita, kita sikit-sikit makan. Lain. Hak tu membazir tu. Hak ni ceramah baru mula mikir lah. Cari mana roti canai lepas ni. Ada lagi buka lagi lepas ni. Lapar perut pula aku ni. Makan sama. Nabi seorang yang jaga makan. Kita asal berjaga makan, asal berjaga makan. Itu yang bezanya. Bila makan kita sikit, sisa makanan pun sikit. Tuan-tuan, saya nak kongsi ni, kita ni bukan buka aib orang Islam, tidak. Kita kena ambil muhasabah diri. Kita di Malaysia, tiap-tiap hari kita hasilkan 15,000 tan makanan dan sisa dapur. 15,000 tan ni boleh memenuhi 7,5 padang bola, boleh beri makan 7.5 juta orang sehari. Dianggarkan jumlah sisa pepejal yang dijanakan oleh rakyat Malaysia 36,000 tan sehari, dan 45% daripada sampah itu adalah sisa makanan. Bayangkanlah, songkok atas kepala, membazir. Saudara setan, Allah Ta'ala sebut. Di Kuala Lumpur saja 3,000 tan metrik sisa makanan. Sehari, bukan setahun, sehari. Di Pulau Pinang, kajian daripada Persatuan Pengguna, 355 tan metrik sehari sisa makanan. Dia pening sebab dia surga makanan. Nasi kandak, pasembok, lasa pening, cakeca, sur, kata orang sur. Dia banyak makanan. Kita di Kelantan ni pun tak kurang juga hebatnya. Kalau kuih manis saja tak payah cerita dah. Akoknya, lompat tikanya, segumpanya, cek mek moleknya. Ada satu kuih tu orang negeri lain tak kenal, Kelantan je. Kuih kekocang, kekocang. Orang KL tak kenal kekocang. Orang KL panggil buah Melaka. Saya tanya pak apa panggil kekocang. Oh, kekocang, tubik urulo. Tubik urulo. Macam-macam. Daripada 3,000 tan sisa pepejal, 10 hingga 15% adalah makanan yang dibazirkan dan juga makanan yang dah expired. Beli banyak-banyak, pergi supermarket, tolak troli, balik tok dalam almari, pas bulan buka cek, expired buang, expired buang. Saudara setan. Saya ingat kementerian kena buat iklan lah. Jangan jadi adik-beradik setan. Memang kasar ayat dia, tapi nak suruh cerdik. Nak suruh cerdik orang kita ni. Ada SW Corp ni, rakan-rakan kita lah. SW Corp dia buat kajian. Ini malu orang Islam ni, orang Islam. Bukan buka pekun dada dah. Anak beranak belaka ni. SW Corp buat kajian, masa bulan puasa, bulan Ramadan, sisa makanan menokok 55%. Setiap hari di bulan puasa, tapak pelupusan sampah di 8 buah negeri uruskan 15,000 tan sampah. Macam mana awak bulan puasa setan masuk penjara, awak lebih setan pada setan lagi bab makan ni. Ni bukan marah orang tak, kita marah diri kita. Kita kuat membazir kan. Jadi ni yang pertama, dia tak boleh banyak-banyak poin ni, ceramah tak boleh lama. Nombor 1, kita semula. Jangan membazir, nombor 1. Nombor 2, kita kena ambil perhatian. Kita kena lakukan kita semula ni, tak ada kompromi lagi. Walaupun negara kita ni payah. Dia kalau budaya kita semula di negara kita ni sekitar 13% lah saya ingat. Kalau di negara maju lebih pada 40%. Tuan-tuan kalau pergi ke negara-negara yang bersih ni, Korea, Jepun, tong sampah pun tak ada. Dia tak ajar rakyatnya buang sampah. Kenapa? Sampah bawa balik. Sampah simpan dalam poket, buang di rumah. Lepas tu nak buang pula ada mesin pakai kad ATM. Boleh bayar duit pula. Dia
canggih sangatlah, kita tak tahulah berapa tahun lagi boleh ke arah itu. Sekarang ni negara kita 87% sisa pepejal semua berakhir di tapak pelupusan. Tak ada yang berakhir dengan kita sendiri yang menguruskan. Sedangkan kalau kita buang semua benda tuan-tuan, tak lupa. Saya ambil contoh. Tisu ni. Tisu ni untuk dia lupus 2 hingga 4 minggu. Nampak je lembut. Beg kertas sebulan baru hancur. Surat khabar setengah bulan. Kertas cardboard 2 bulan. Sarung tangan kain 3 bulan. Papan plywood 1 sampai 3 tahun baru hancur. Stokin bulu 1 sampai 5 tahun baru hancur. Kotak minuman itu 5 tahun baru hancur. Puntung rokok, ramai asap tadi, tik dia jentik gitu, tik gitu dia jentik. Puntung rokok tu 12 tahun baru hancur. Ternampak je puting dia begitu, 12 tahun tu nak hancur. Kasut kulit tohok begitu saja, 40 tahun baru hancur. Bekas stain 50 tahun baru hancur. Kasut boot getah 50 hingga 80 tahun baru hancur. Tupperware plastik hok pergi beraya rumah orang bungkus tapau bawa balik. Hak tu kalau nak hancurkan 80 tahun baru hancur. Tin minuman aluminium 500 tahun baru hancur. Botol plastik 450 tahun baru hancur. Pampers anak 550 tahun baru hancur. Beg plastik 1000 tahun baru hancur. Untuk nak dilupuskan secara semula jadi. Kaca ni, botol kaca macam ni. 2 juta tahun baru hancur. Lepas itu kita recycle, guna balik. Barulah kita menyumbang kepada kelestarian alam. Jangan tohok, guna balik. Jadi ini yang pertama. Jadilah bangsa yang kita semula. Yang kedua, untuk kita bantu negara kita, negara yang kita kasihi ini, dari sudut alam sekitar ini. Nombor 2, ayo kita selamatkanlah hutan dan juga tanah lembap kita. Hadirin hadirat sekalian, negara kita Malaysia ni cantik. Bagi tuan-tuan yang pernah duduk luar negara, kita pergi ke mana pun kita akan ingat negara kita. Negara kita ni lawa, comel, cantik sangat. Orang kalau dah cinta negara, pergi negara orang ingat negara sendiri. Hatta ada jemaah kita pergi Madinah pun, tengok Madinah, dia khabar macam jengka. Sebab dia macam pokok kelapa sawit, padahal pokok kurma. Itu dia rindulah tu. Tengok lembu di Mekah pun macam lembu di Kota Baru. Dia ingat Kota Baru. Sebab negara kita memang cantik. Allah kurniakan kita dalam kawasan seluas 329,847 km persegi. Termasuk kawasan zon ekonomi eksklusif. Itu saja seluas 598,450 km persegi. Termasuk perairan wilayah seluas 148,307 km persegi. Tak masuk lagi 878 buah pulau, 510 entiti geografi luar pesisir, batuan, terumbu, pematang, tompok, alo. Ini semua Allah kurniakan kepada kita. Sumber hutan kita begitu luas. Litupan kawasan hutan di Malaysia 55.3%, yang meliputi kawasan seluas 18.27 juta hektar daripada keluasan tanah negara. Daripada keluasan itu, 43.6% hutan kita adalah di Semenanjung, 64.5% di wilayah Sabah, 62.3% di wilayah Sarawak. Hijau, ranau, subur, makmur, gemah ripah loh jenawi, toto titi tentrem ketora harjo. Ini kata-kata yang diberikan oleh Panglima Majapahit ketika dia menceritakan tentang kemakmuran Semenanjung Tanah Melayu ini. Negerinya gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem ketora harjo. Gemah ripah negeri luah, negerinya besar, loh jinawi, subur makmur, tukul kang sarwo tinandur. Tanam apa semuanya akan tumbuh, murah kang sarwo tinuku. Barang-barang dijual semua boleh, yang dijual pasti ada orang beli. Sebab itu kita bersyukur kepada Allah. Negara kita ada gunung, ada hutan, ada sungai, ada bukit, ada flora dan fauna. Dalam dunia, kita di tangga ke-12 dalam mega biodiversity dunia. Kita memiliki macam-macam spesies flora dan juga fauna. Kalau berdasarkan rekod, kita ada 15,000 spesies tumbuhan, 306 spesies mamalia,
242 spesies amfibia, 567 spesies reptilia, 449 spesies ikan sungai, 500 spesies ikan laut dan lebih 150,000 spesies invertebrata. Semua ini makhluk yang menumpang di negara kita yang namanya Malaysia. Tuan-tuan, Malaysia ni bukan manusia super kita je duduk. Bukan orang Kelantan je, bukan orang Terengganu je, bukan orang Pahang je. Ada makhluk-makhluk lain ini. Ada satu kajian yang dibuat oleh Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia. Menyebutkan purata pendapatan bulanan isi rumah bagi masyarakat yang tinggal dalam, berhampiran atau sepadan dengan kawasan hutan di Semenanjung adalah sekitar 2,145. Di mana dianggarkan 8% disumbangkan daripada aktiviti daripada kawasan berkaitan hutan. Hutan ini rezeki. Bukan sekadar kepada makhluk, bahkan kepada manusia. Maka mari saya mengajak malam ini, ayo kita pelihara hutan. Kita bantu letakkan ekosistem semula jadi pada tempatnya yang sepatutnya. Berdasarkan senarai merah daripada International Union for Conservation of Nature, IUCN, dia letakkan Malaysia ini, negara kita ini, adalah rumah perlindungan kepada 1,141 spesies terancam. Spesies yang dah tak ada tempat lain, kita ada simpan lagi 1,141. Tuan-tuan, kalau kita tak bantu jaga hutan kita, percayalah spesies ini hilang semua. Sebab itu dalam Islam, selain daripada manusia, selain daripada jin yang menyembah Allah, kita juga percaya bahawa pokok, tumbuhan, bunga-bunga, buah-buahan juga adalah makhluk alam yang bertasbih memuji penciptanya. Dan ini pernah dibuktikan dalam jurnal. Ada satu jurnal ni maknanya akademik lah, bukan tulisan tepi jalan ni. Journal of Plant Molecular Biologists. Dia buat tentang kajian. Ada satu kajian dari Profesor Dr. William Brown. Dia buat kajian 3 tahun. Dia mengatakan bahawa pada pokok ini, dia ada satu suara. Dia pakai satu alat, dia panggil oskiloskop. Dia dengar guna alat oskiloskop itu, dia tengok ada nadi. Dan bila dia terjemahkan dalam bentuk graf, dia tengok ada ritma daripada pokok-pokok ini. 3 tahun dia buat kajian. Dia ada hipotesis, dia cuba bentang di banyak pembentangan. Satu kali itu dia bentangkan di sebuah universiti di Carnegie, dia bentangkan. Dia mengatakan bahawa saya buat 3 tahun kajian, saya percaya pokok ni dia kata bercakap. Pokok bercakap, tapi sampai sekarang saya tak tahu pokok ni dia bercakap sama dia dengan bahasa apa, itu saya tak tahu. Tiba-tiba ada satu orang saintis, dia Muslim daripada India. Dia ketika sesi Q&A, dia mengatakan bahawa, Prof, apa yang Prof nyatakan itu bagi kami orang Islam, kami dah lama tahu. Prof tu terkejut. Mana tahu? Dia kata kalau dalam Quran, surah Al-Isra ayat 44, Tuhan ada menyebut, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la yafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dan semua makhluk yang Allah ciptakan ini, dia pasti bertasbih memuji Tuhannya. Walakin, kata Allah, akan tetapi la tafqahuna tasbihahum. Kamu wahai manusia tidak akan memahami sebutan mereka itu. Jadi kami orang Islam dah ada maklumat umum bahawa ada makhluk bertasbih termasuk pokok dan kami takkan dengar. Tapi Tuan kalau dapat jumpa, ini penemuan finding baru. Ini contribution to the body of knowledge, satu benda baru. Jadi akhirnya profesor itu dia mengatakan setelah bertahun-tahun saya kaji, saya tak jumpa jawapannya dan mulai hari ini saya percaya bahawa ini adalah Quran mana dan selepas itu dia masuk Islam. Apa yang kita nak mengajakkan adalah khususnya kita yang berada di negeri orang panggil Serambi Mekah ini, negeri yang bertunjangkan kepada akhlak adab budaya Islam. Mari kita bawa budaya Islam yang sebenarnya sangat ramah kepada lingkungan. Islam agama yang paling ramah sekali kepada alam sekitar. Sebab asasnya adalah kita orang Islam kena faham Allah murka kalau kita tak jaga bumi ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan mu buat rosak bumi ni selepas aku buat molek. Ba'da islahiha. Aku buat comel,
ada gunung, ada macam-macam, mu buat rosak. Jangan. Kita orang Islam, kalau Allah kata jangan, janganlah. Dia tak boleh takwil. Boleh tak kalau saya gini? Tak. Macam Tuhan kata, jangan minum arak. Janganlah. No. Full stop. Tak ada nak takwil-takwil. Bila Allah wala tufsidu, mu jangan rosakkan alam. Kita tidak mahu hutan kita mengalami kerosakan yang secara relatifnya parah. Hari ini kelajuan deforestasi telah merosakkan ekosistem hutan tropika kita yang akhirnya telah menyebabkan ancaman bencana alam yang datang sekarang tidak lagi mengira waktu. Begitu banyak sekali bencana geologis, klimatologis, hakisan tanah, banjir kilat, kepanasan melampau dan macam-macam lagi. Baik itu macam saya daripada Pahang. Pahang tuan-tuan, kami banjir macam kita di Kota Baru, Kelantan pun banjir ni kita orang Pantai Timur, kita faham banjir, tak ada masalah. Banjir ni tidaklah kita aksen sangat, tak, tapi mainan lah, mainan. Jok kecil main banjir, tak ada masalah. Cuma kalau tuan-tuan perasan, kebelakangan ni, banjir ni pelik. Itu, dia jadi pelik sikit. Beberapa tahun lepas kami di Pahang, banjir mengejut di Pahang sehingga kan Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA. NADMA sendiri, dia NADMA dia tuan-tuan janganlah marah ke NADMA. NADMA ni dia rancang setiap awal tahun, tengah tahun, suku tahun pertama, suku tahun ketiga, dia kaji kadang sejak pada Oktober. Dia dah kaji banjir ni gini-gini. Dia bincang kaji cuaca macam-macam. Sebab itu NADMA siap dah barang dia. Bekalan makanan, kemah dia, semua dia siap dah. Bulan 10 dia prepare dah. Janganlah tuan-tuan kata banjir, mana NADMA? Dah, NADMA bulan 10 siap dah. Tetapi banjir yang berlaku sekarang, serangannya begitu pantas sekali. Air naik mengejut. 20 minit parah lutut. Saya orang Pahang, kampung saya di Maran. Maran tuan-tuan. Ada Sungai Pahang, kita orang biasa dah banjir. PRAP, tadi ada video PRAP, tadi PRB, orang kampung jarang jumpa dengan PRAP ni. PRAP ni dia beri amaran banjir kat kita. Dia ada bunyi siren dia. Kampung saya ada siren, memang kampung banjir lah. Tegak je dekat tepi sungai. Masa tu saya ingat lagi, pukul 11 malam. Hujan lebat 2 hari. Kami orang kampung ni dah standby dah. IC, jazah anak semua sorok tinggi dah. Dah biasa. Kapet masjid pun memang gulung dah. Tak atas pelebah, atas para. Pukul 11 bunyi. Pong! Bunyi dia punya perak, punya isyarat tu lah. Orang kampung standby dah ambil IC apa semua lah. Relax lu, ngisap okok, yang isap okok lah, relax. Dah biasa. Setengah jam, 40 minit, bunyi lagi. Pong! Lain macam 2 kali bunyi ni. Tengok air dah gerak. Go. Masa tu pukul 1 pagi, bunyi. Bom, bunyi lagi. Kemudian senyap, sampai pukul 3 tak bunyi tak. Rupanya tiang tu pun hanyut, dia banjir juga. Bayang tuan-tuan, mana pernah berlaku? Wah, kita kata, oh ini bala sungai ni, apa jadi gini? Siren amaran tu, dia, kita ucap tahniah lah. Siren ni, dia stesen siren amaran banjir. Ini nak perkenalkan kepada rakyat jelata. Dia duduk bawah National Flood Forecasting and Warning Program ataupun Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara PRAP di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran atau JPF Malaysia, diwujudkan selepas kita kenentam banjir teruk tahun 2014. Dia diwujudkan, dia pasanglah siren ni. Awak jangan rosakkan pula siren ni. Dia bantai vandalisma pula dah letih geng-geng ni. Itu nak guna untuk orang kampung tu. Saya esok di Kuantan nak test bunyi tsunami pula. Tak tahu benda rupa pula bunyi tsunami. Tengah hari esok. Takut orang tengah sembahyang Jumaat melompat belaka ingat tsunami. Orang nak testing hari esok di Teluk Cepedak. Tapi memang banjir kita biasa banjir. Kita orang Pantai Timur ni tak ada masalah. Tapi kalau kita tanya kenapa makin lama koh pelik. Kalau kita cakap koh lama koh pelik. Cuaca pun koh lama koh pelik. Orang ni kata banjir, orang ni kata panas, ni panas pula. Panas berdering sungguh sekarang. Pasukan hujan pula, kita jadi pening. Why? Apa sebab? What is the because? The because is kita. Asal salah orang. Sebab Allah Ta'ala pesan, aku suruh jaga bumi ni, mu tak jaga.
Lepas itu kata orang putih, man argues, nature acts. Mu kelahi, mu tak jaga, bumi akan mengambil tindakan balas. Dan inilah kehendak agama kita. Huwa ansha'akum minal ardi. Aku ciptamu dari tanah, wasta'marukum fiha. Imarahkanlah tanah itu. Apa masalahnya? Jangan merosakkan. Caranya, jangan panjang-panjang. Caranya malam ni saya nak mengajak, ayuh kita buat reforestation. Kita buat penanaman semula. Dan ini langkah paling tepat sekali. Dan ini saya nak wawarkanlah kempen. Walaupun saya ini Jabatan Mufti, tapi kerja banyak ngempen, kejabatan orang banyak ni. Kita di Malaysia, kita laksanakan program penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok. Kita target, kita nak banyakkan pokok di negara kita. Dan sehingga kini, kita berjaya merekodkan lebih kurang 5.8 juta pokok yang merangkumi 515 spesies di seluruh negara. Tapi saya ni peribadilah, saya tidak jawab atas kapasiti Jabatan Mufti. Saya melihat isu jaga alam sekitar ini jarang diangkat ke permukaan. Tuan-tuan seumur hidup dengar ceramah berapa banyak topik alam sekitar? Tak ada. Tak ada. Jarang panggil penceramah Soho cerita alam sekitar. Tak ada. Buka kitab kelas takmil di masjid, alam sekitar. Tak ada. Forum Perdana TV1 cerita alam sekitar. Jarang-jarang. Apa sebab? Saya melihat kempen ini jarang diangkat sebab dia tidak dilukis dengan wajah Islami. Itu saja. Kalau dia ada lukisan Islam sikit, dia jadi selalu. Bagi orang ni, dia nampak ini benda tak kait-mengait dengan kehidupan mereka. Sedangkan kita nak mengangkat pahaman malam ini, ciri-ciri spirit profetik, cita-cita etik Al-Quran adalah menjaga alam sekitar. Syariat takkan tertegak kalau negara tak ada. Nak tegak syariat apa? Banjir tiap-tiap hari. Semayang pun tak boleh. Sebab itu bumi ini mustahak. Minta maaf, bukan kita nak petikaikan ahkam syariah. Kalau kadang-kadang kita heran, sebahagian besar daripada ulama dan agamawan tidak meletakkan masalah ekologi sebagai sebahagian daripada maqasid syariah. Kalau tuan-tuan perasan, maqasid syariah yang biasa kita dengar, pertama hifzuddin, the preservation of faith, pemeliharaan agama. Yang kedua, hifzun nafs, the preservation of life, pemeliharaan jiwa. Yang ketiga, preservation of mind, hifzul akal, pemeliharaan akal. Yang keempat, hifzul nasal, prevention of lineage, keturunan kita. Dan yang kelima, hifzul mal, the preservation of wealth, menjaga harta kita. Di mana pemeliharaan alam sekitar? Tak ada. Yang masukkan seorang je. Almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia buat hifzul alam. Ini sebahagian daripada maqasid syariah. Tetapi pendapat dia ini tidak popular. Bahkan almarhum dianggap sebagai kontraproduktif. Sebab itu kita nak mengajak kementerian, mungkin boleh dengan JAKIMnya, dengan agensi agama, jadikan ia dilukiskan dengan wajah Islami. Baru orang merasakan bahawa, oh penting tanam pokok, jaga alam sekitar. Tuan-tuan maaf, ini bukan nak membuka pekung di dada. Kebanyakan masjid nak tanam pokok pun tak berani. Apa sebab? Kerana dalam kitab-kitab lama disebutkan bahawa ada setengah ulama melarang penanaman pokok di masjid. Kitab-kitab lama. Ini bukan kita merendahkan kitab turas, tidak. Ni kawan potong kerat-kerat ceramah letih aku ni sekarang. Kena tengok daripada awal ya. Tengok 5 minit letih sungguh gini. Edit sama. Kebanyakan ulama dia meletakkan tahjiru maudi'us solah. Pokok tak boleh ditanam dalam masjid kerana mempersempit tempat solat. Tapi adakah kaedah tu nak guna sekarang? Tak. Sekarang ni masjid 15 hektar. 15 hektar kawasan masjid. Lainlah Kuala Lumpur. Sempit-sempit parking tak ada. Tetapi kita juga tak menafikan ada di kalangan agamawan yang ke depan dalam soal alam sekitar ini. Mereka membuat banyak tulisan-tulisan tentang menjaga alam sekitar. Sebagai contoh, Kiai Tantawi Jauhari Musaddad dari Garut, Jawa Barat, dia sendiri buat fatwa khusus. Di Malaysia tak ada lagi. Dia buatkan fatwa khusus tentang alam sekitar dan lingkungan. Dia sampai keluarkan fatwa wajib memelihara alam sekitar. Tak jaga jadi berdosa. Buat pula ada dia punya syarah bayan dan macam-macam lagi. Itu
kita payah nak jumpa di sini. Sedangkan kalau di luar negara, saya ambil Turki lah ya. Kalau di luar negara, tanam semula pokok ini dimasukkan dalam bab wakaf. Ada satu buku tuan-tuan boleh baca, A History of Philanthropic Foundation, The Islamic World from the 7th Century to the Present. Ada satu orang profesor, Dr. Murad, dia buat kajian wakaf seluruh dunia daripada zaman dulu sampai sekarang. Dia kata kalau di Turki, semua yang ada di Turki itu adalah hasil wakaf. Pertama, duit wakaf digunakan untuk membiayai pemuda-pemudi nak kahwin. Duit wakaf. Jadi tak ada masalah budak tak ada duit. Yang kedua, duit wakaf digunakan untuk beri allowance khas kepada anak-anak hak jaga mak ayah sakit. Yang ketiga, duit wakaf digunakan untuk perolehan memberi makan kepada bangau-bangau, migratory birds. Burung hijrah tak guna perolehan peruntukan kerajaan. Wakaf daripada orang ramai. Sebab burung makan dapat pahala. La ilaha illallah. Takkan tu pun nak ceramah juga. Pahala tu kan. Beri anjing minum masuk surga ni pula beri burung. Beri burung makan. Duit wakaf juga digunakan untuk bantu orang yang baru diisytiharkan muflis. Kita bantu dia dengan duit wakaf. Begitu juga duit wakaf digunakan untuk membeli kasut sekolah untuk pelajar miskin. Semua pelajar miskin dibantu dengan duit wakaf. Dan yang paling menarik sekali adalah duit wakaf digunakan untuk menanam pokok-pokok di Turki itu. Kalau tuan-tuan pergi ke Istanbul, apa cantik pokok-pokoknya, semua itu sumbangan rakyat dia. Masyarakat. Dia nak negara dia lawa, comel dan dia nak dapat pahala. Kerana menanam pokok ni tuan-tuan, pahalanya sangat besar. Saya tak dapat nak cerita lebih-lebih sangatlah. Yang penting jomlah tuan-tuan kita tanam sajalah pokok. Kita tanam jelah pokok di rumah masing-masing. Boleh cabut pokok, tebang pokoknya. Orang Mekah tuan-tuan. Saya duduk Arak lama dulu. Orang Arak, ente Milen ente. Ente daripada mana? Ana dari Malaysia. Malaysia, Masya Allah. Ente punya negara syurga. Apa syurga pula? Ente punya negara tanam tongkat jadi pokok. Ana punya negara tanam pokok jadi tongkat. Mampus itu pokok. Orang Arab tuan-tuan siram pokok hari-hari tak hidup. Dia kata enta punya negara memang kaya. Betul-betul. Kita punya negara ni tuan-tuan antara negara yang paling subur di dunia. Negara kita tanah kalau tak subur, penjajah tak tukar pattern datang gilir menjajah kita ni. Tak ingin dia pijak bumi kita kalau tak subur. Ingat datang saja. Dah. Dengan Belanda, dengan Portugis, dengan orang putih semula balik semula. Sebab negara kita kaya. Orang putih dulu, dia ambil biji getah di Brazil. Getah ni asal Brazil. Dia tanam di England, tak hidup. Dia bawa ke Melaya tahun 1887. Tanam di Kuala Kangsar. Hidup sampai sekarang. Pokok 1887 tu hidup lagi. Tak mati-mati. Bayangkanlah. Orang putih pun pelik. Subur betul tanah. Buah sawit, kelapa sawit dia bukan pokok Malaysia. Orang Malaysia mana kenal kelapa sawit. Kelapa sawit ni asal daripada Afrika Barat. Antara Angola dengan Gambia. Orang putih ambil, tanam di England, tak hidup. Tak hidup. Dia bawa ke Malaysia, elok ada sawit. Jadi industri pula kita. Sampai orang Gambia turun kapal terbang KLIA. Kan lalu kat Sepang banyak, kat Dengkir Sepang banyak kelapa sawit. Dia tengok tingkap, dia kata pokok apa ni? Kelapa sawit. Kelapa sawit tanam pakai pembaris ke? Luruh. Dia pokok kelapa sawit ni macam pokok salak je. Buat tak peduli begitu je. Tuan-tuan, bukan nak ngata negara orang. Thailand, walaupun dia buah-buahan power, tapi Thailand tanam sawit tak jadi. 2.9% saja sawit hidup di Thailand. Negara kita lebih subur, makmur, gemah ripah, loh jenawi lagi. Jadi jangan banyak cakap, beli pokok mana ada, balikkan tanam sendiri di rumah. Biar pokok tu besar, anak cucu boleh makan buah dan kita menyumbang kepada penanaman pokok di negara kita. Kita masih memerlukan 94,046,311 pokok lagi untuk ditanam, untuk mengejar sasaran kita, menghijaukan negara kita semula insya-Allah. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ataupun NRECC dan juga keluarga besarnya yang menganjurkan karnival ini
untuk mencelikkan mata rakyat kita bahawa kalau mu tak jaga negara mu, dengan mu hilang sekali. Jadi kita kena jaga negara kita. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.